Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zakir Rosli, bernama matrik C19A0301. Ingin ceritakan kepada anda semua tentang silat seni gayung Malaysia. Okey, apa yang korang tahu tentang silat seni gayung Malaysia ni? Silat seni gayung Malaysia ini telah ditubuhkan oleh Datuk Maha Guru Datuk Mio Abdul Rahman bin Uda Muhammad Hashim, iaitu di Taiping, Perak. Silat ini telah diasaskan oleh Maha Guru itu dan beberapa rakan terdekatnya. Silat ini dimulakan di Taiping, Perak sebelum diperluaskan lagi ajaran dan pengaruhnya di Singapura dan Tanah Melayu serta seluruh Nusantara. Pada mulanya, silat ini hanya disertai oleh 7 orang, iaitu 7 orang anak murid, iaitu dikenali sebagai anak-anak gayung. Okey. Ilmu persilatan ini telah diturun-temurun lagi daripada zaman warisan zaman Sultan Melaka lagi, iaitu ketika zaman Laksamana Hang Tuah, dan dipraktiskan oleh anak-anak muda untuk membentuk satu komuniti silat untuk mempertahankan diri daripada ancaman musuh dan juga kekasaran terhadap wanita, kanak-kanak serta orang-orang kaya dan orang tua. Ini dilakukan agar segala jenis lapisan masyarakat mendapat perlindungan yang tersendiri daripada pihak keluarga sendiri. Okey. Kita teruskan kepada moto silat gayung itu, iaitu sahut gayung, gayung bersambut. Ini telah dikenal pasti sebagai satu ajaran yang tegap dan teguh yang diamalkan oleh anak-anak gayung itu sendiri untuk saling membantu antara satu sama lain, anak-anak gayung itu dalam segala hal jua. So di sini kita boleh nampak perpaduan dalam silat gayung itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menceritakan tentang logo silat seni gayung ini. Okey, pertama kita pergi kepada logo naga. Logo naga ini melambangkan pertanian air. Okey. Pada zaman dulu, Cina telah memberikan logo naga ini kepada Hang Tuah sebabkan menandakan kebanggaan Hang Tuah ketika melawat Cina dahulu. Jadi dia juga melambangkan tentang Datuk Paduka Maha Guru sendiri, iaitu Datuk Mio Abdul Rahman bin Daim Uda Abdul Hashim bin Daim Uda Muhammad Hashim. Maaf saya silap tadi. Seterusnya kita dapat lihat bumi itu, atau naga itu dia mengelilingi bumi dan kepala dan ekornya hampir macam bertemu. Itu melambangkan yang silat seni gayung ini akan berkembang di seluruh bumi ini. Okey, yang kedua ialah harimau. Memang dia sudah tahu mesti melambangkan keberanian dan kepahlawanan. Itulah seni gayung ini melambangkan keberanian dan kepahlawanan. Okey, seterusnya ialah keris dua. Itu dia lihat dalam teman dan dia akan berlemu macam ni. Okey, ini dia melambangkan dua laksamana terhebat. Siapa tak kenal kan, mestilah Hang Tuah dan Hang Jebat. Okey, ini juga melambangkan senjata umat, senjata orang Melayu. Okey, lagi disebut senjata orang Melayu orang akan ingat. Okey, seterusnya ialah pedang mata dua. Okey, pedang mata ini sekarang digunakan oleh Zulfaqar. Tapi pedang ini kepunyaan Sayyidina Ali. Apa yang hebatnya pedang ini, yang boleh kita lihat pada pedang ini dia akan tulis pada pedang tu dia tulis kalimat Al-Quran yang bermaksud kemenangan daripada Allah dan kejayaan hati. Itu yang spesialnya pedang tu. Okey, yang seterusnya ialah bumi. Okey, bumi saya cerita tadi, yang nama logo bumi ini yang menerangkan yang seni silat gayung ini akan berkembang di seluruh dunia. Okey, yang kedua ialah bulan dan bintang. Bulan dan bintang ini dia melambangkan syiar Melayu. Okey, syiar dan agama Islam. Okey, dan ini dia meletakkan agama Islam paling tinggi sekali di puncak. Itu yang melambangkan bulan dan bintang ini. Okey, seterusnya ialah selempar hitam cula-cula tujuh. Dia melambangkan bengkung harimau hitam pelangi cula sakti gagah yang dipakai oleh Maha Guru sendiri, iaitu Allahyarham Datuk Mio Abdul Rahman bin Daim Uda Muhammad Hashim. Bengkung ini dia melambangkan yang silat seni gayung ini dia bersendirikan adat. Tanpa adat tidak ada kedaulatan. Sebab kata Melayu dulu. Lepas tu
murid diwajibkan untuk menjaga adab agar tidak diseleweng. Jadi seterusnya ialah jadi atau bencana air. Tidak boleh dicegah, yang boleh ditimpa bila masa saja seperti air. Yang kedua, setiap murid perlu dapat satu padu seperti air tak patah. Bulan kata bulan air jangan bergantung, bulan kata menyesuaikan. Okey, di situ saja penanya daripada hari ini. Sekian, terima kasih. Hari ini saya akan menerangkan sebuah sedikit tentang susunan tali pinggang yang ada pada seni silat gayung. Antaranya ialah yang pertama merupakan warna hitam mulus, yang kedua merupakan awan putih, ketiga pelangi hijau, keempat tali pinggang pelangi merah, dan seterusnya ialah pelangi kuning, dan yang terakhir ialah pelangi hitam. Okey, di dalam silat seni gayung terdapat sistem bengkung yang merujuk kepada tahap pelajaran pengetahuan am dalam silat seni gayung serta peranan bagi si pemakai bengkung. Sistem bengkung ini telah mula digunakan di dalam silat seni gayung semenjak dari zaman Allahyarham Maha Guru Datuk Nio Abdul Rahman masih hidup lagi. Bagi bengkung dewasa, iaitu sekolah menengah, IPT dan gelanggang awam, sistem bengkung ini adalah selaras bagi semua anak gayung. Bagi setiap peningkatan tahap bengkung, anak gayung wajib menjalani ujian kenaikan bengkung bermula dari asas hingga peringkat tinggi. Setiap ujian juga berbeza mengikut tahap kenaikan bengkung. Anak gayung akan diuji dari segi pelajaran serta pengetahuan am silat seni gayung, iaitu pengenalan sejarah dan adat istiadat silat seni gayung. Komitmen yang jitu dalam latihan serta aktiviti anjuran gelanggang juga turut diambil kira sebelum seseorang anak gayung itu dicadang namanya oleh guru latih bagi menduduki ujian kenaikan bengkung. Bagi pemakai bengkung pelangi merah, si pemakai merupakan pembantu guru latih di dalam silat seni gayung. Bagi pemakai bengkung kuning, mereka merupakan guru latih muda silat seni gayung. Manakala pemakai bengkung hitam pelangi ataupun harimau pelangi cula sakti atau hitam tinggi, si pemakai merupakan guru latih kanan silat seni gayung. Manakala bengkung harimau pelangi cula sakti 7 hanyalah hak mutlak bagi admak. Bengkung milik admak ini turut dikenali sebagai bengkung harimau pelangi cula sakti Kegangga Negara, dan ini adalah bengkung tertinggi dalam silat seni gayung. Sekian, itu saja dari saya. Terima kasih. Saya akan menerangkan tentang pelajaran silat gayung. Peringkat pertama pelajaran silat gayung dinamakan tapak. Ia dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu pelajaran tapak gayung dan pelajaran seni tapak gayung. Dalam pelajaran tapak, murid gayung diajar cara memanfaatkan senjata-senjata asli pada anggota badan untuk membela diri dan membalas serangan musuh. Pelajarannya merangkumi senaman anak harimau, iaitu kaedah elak dan pukulan serta tangkapan bagi menewaskan lawan tanpa menggunakan senjata. Pelajaran seni tapak gayung pula ialah pecahan tapak atau kaedah membuka kuah kuncian serta teknik membuat serangan balas yang lebih rapi dan berbahaya. Dalam erti kata lain, ia merupakan perincian pelajaran tapak gayung yang dikenali sebagai pecahan tapak gayung. Peringkat kedua dinamakan seni gayung. Pada tahap ini, murid gayung mula diajar cara menggunakan senjata tradisional Melayu. Manakala mereka yang terpilih pula akan diajar cara beramal dengan ilmu kebatinan, iaitu ilmu kerohanian. Amalannya berupa bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan doa-doa tertentu. Tahap keyakinan dan pengabdian diri kepada Allah secara total amat diperlukan beserta pengetahuan agama yang betul. Ini untuk memastikan segala amalan yang dilakukan tidak terseleweng dan sentiasa menepati kehendak syarak. Pelajaran silat
gayung terbahagi kepada 7 pecahan yang menandakan tahap atau tingkatan seorang murid. Pecahan tersebut ialah tapak gayung, seni tapak gayung, seni keris, seni simbat, seni yol, seni belian dan seni cendal. Kau menjadi reksa mengisi belikan punggungku. Agar aku bisa berdiri tegap dan segap bagaikan Laksana